Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat kita berkumpul lagi insya-Allah pada bulan ni. Tapi awal sikit patutnya minggu keempat, ini minggu ketiga. Tapi pasal Ahad ada 4 Ahad ada 5 kan. Jadi dalam kuliah kita jumpa hari ni kira minggu keempat lagi lah untuk Ahad. Kalau Sabtu sebenarnya baru 3. So dalam kuliah kita hari ni insya-Allah akan sambung kelas mengajar kita berkenaan dengan ringkasan Muntaqan Nafis daripada tajuk Talbis Iblis. Kemudian kali terakhir itu kita alhamdulillah dah masuk dah berkenaan dengan talbis iblis pada ulama-ulama, orang-orang alim, orang berilmu pada berbagai ilmu-ilmu. Cuma hari itu yang pertama kita ambil berkenaan ilmu qiraat. Orang yang sibuk dengan pembacaan Quran, yang kadang dia habiskan masa dia pada pembacaan Quran tadi itu, dia sibuk kumpul qiraat. Dia kadang tak faham maksud dan sebagainya, tak belajar tafsir. Sedangkan kita tahu bahawa Quran tu datang bukan untuk dibaca saja, bahkan untuk difahami dan diamalkan. So sebab tu kalau dia kata untuk belajar bacaan Quran, kadang-kadang orang belajar tajwid saja puluhan tahun, dia ada masalah sebenarnya. Kita bagi kadang-kadang melampaui daripada tajuk tersebut sampai dia pun lama dia sibuk belajar hanya bacaan. Puluh-puluh tahun tak habis belajar. Memang kita faham, tapi kalau dia kata dalam 10 tahun kita belajar tadi, bukan sepenuh waktu pun kita belajar tajwid tadi. Sepatutnya kalau pagi belajar tajwid, tengah hari kan belajar benda lain pula. Sebab tu para ulama' zaman dahulu belajar satu-satu ilmu belasan tahun dengan seorang guru dan sebagainya. Memang duduk dengan guru tu pada waktu sekian belasan tahun, tapi dengan guru yang lain dalam masa yang sama duduk juga. Dia bukan hanya belajar satu ilmu saja. Sebab tu kena jaga kerana tu. Okay. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk sebutan talbisul iblis kepada ashabul hadis. Okey. Zikr talbisul iblis ala ashabil hadis. Sebutan tentang beritan atau penyamaran iblis terhadap ashabul hadis. Ni bukan kita ni pasal dia kumpul kat sini Ibnu Jauzi. Memang dia kata semua ilmu tu akan ada iblis akan mula belit dan mempermainkan, hatta pada ilmu-ilmu syariah. Pada ilmu yang hari tu yang kita kata kesesatan tu, memang ahli kesesatan, ahli agama atau akidah-akidah yang salah tu jelas. Jadi pada orang yang sedang berkecimpung dengan ilmu yang betul pun masih lagi kita kena perhatikan. Tak belajar sunnah ke pun kena jaga sebab kita faham benda ni macam balik pada asal. Ketika kita nak membaca Al-Quran Karim, disuruh kita isti'azah daripada syaitan yang direjam. Dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah nyatakan, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau nak baca al-Quran, maka minta perlindungan dengan Allah dari syaitan direjam. Maksudnya kamu nak baca Quran pun dia pasti akan datang. Apa lagi ilmu-ilmu yang cabang-cabang kepada pembelajaran dan juga pengamalan bagi Al-Quran Karim. Ini ilmu ni yang kita bincang itu macam qiraat, yang ini ilmu hadis, dia adalah cabang-cabang bagi ilmu-ilmu Islam. Baik. So dia kata sebutan talbisul iblis, sebutan penyamaran iblis atau terhadap ashabul hadis. Dia kata min zalika, daripada itu dia kata daripada masalah ashabul hadis ni, anna qauman istaghraqu amarahum fi sima'il hadis wa rihlati fi. Dia adalah satu kaum ahli orang-orang yang sibuk dengan hadis ni, mereka adalah satu kaum yang menghabiskan umur mereka dalam mendengar hadis dan juga berjalan untuk mendapatkan hadis. Memang mulialah sebenarnya kita daripada asal untuk mendapatkan hadis tadi, rihlah jalan daripada Baghdad pergi ke Syam, daripada Syam pergi ke Yaman, daripada sekian zaman dulu kan mengumpulkan hadis ni, dia pergi cari walau dengan satu hadis tu. Memang para sahabat Nabi SAW dahulu ada kisah-kisah yang macam tu. Dia berihlah daripada Madinah
pergi ke Mesir, pergi ke Syam, jumpa hanya nak dengar, betul tak hadis yang dia teringat tu. Jumpa kawan tu, nak tanya hadis dengar, dia kata dengar, balik. Bukan datang nak berjalan pun, datang nak dengar hadis je. Betul ke tidak? Pastikan hadis itu sahih. Memang kita kata itu di antara konsep asal bagi kita ahli sunnah ni, memastikan sunnah yang kita buat tu betul. Itu memang ada, termasuk dalam usul ahli sunnah. Bila kita nak kata benda ni, kita nak buat, kita kena pastikan ia daripada ajaran Nabi. So kalau kita tak memastikan, kita punya gelaran ahli sunnah tu kena jaga sikit. Cuma ahli hadis ni dia bukan setakat masalah dinamakan ahli hadis tadi, bukan setakat tahu hadis. Memang dia kerja dia mengumpulkan hadis. Dan dia kata dan menghimpunkan wa jam'it turuqil katsirah, dan menghimpunkan jalan periwayatan yang banyak. Wa talabil asanidil aliyah, dan cuba cari sanad-sanad yang tinggi. Maksudnya dia dengan Nabi SAW, kita dengan Nabi berapa jarak? Berapa jarak kita? Okay, kalau ikutkan 1400 tahun, kita katakan satu generasi 100 tahun. Kita dengan Nabi paling lebih kurang dalam mungkin antara kita dengan Nabi adalah panggil apa, 14 orang lah sepatutnya. Kita ke atas sampai Nabi dalam 14 orang. Kalau kita jumpa kurang lagi 10, tinggilah. Kena guru pertama yang sahabat tu umur lanjut, lepas tu ada tabi'in tu umur lanjut sekian, dia menjangkau sampai kita jumpa guru kita, guru tu punya guru sampai Nabi 10 orang. Dahsyatlah. Mana boleh potong makin pendek. Jadi bayangkan zaman dulu, macam contoh macam macam apa dalam riwayat kan, sebelum ashabul hadis, ulama hadis ni kumpulkan, dia orang ada kadang macam dia kata Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah. Macam tu. Antara mereka dengan Rasulullah dan 3 orang. Memang pasal kita ulama-ulama hadis ni, kedudukan mereka kita kata macam yang start masyhur banyak lepas daripada zaman Malik. Imam Malik buat kitab Muwatta, dan Imam Malik dia tabi'in, dia bukan tabi'in. Dia orang jumpa sahabat. Bawah dia contoh Imam Syafi'i, bawah lagi Imam Syafi'i Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal kalau ikutkan dia punya kedudukan, dia atas Bukhari. Maka Imam Bukhari anggap Ahmad bin Hanbal sebagai guru dia. Tirmidzi anggap diri sebagai anak murid Bukhari. Kalau kita ikut tertib tu, pada Imam Malik sendiri pun zaman tu dah kita panggil dia pun tabi'in tau. Imam Syafi'i tabi'in, dia bukan tabi'in, dia jumpa orang jumpa sahabat. Dia jumpa orang jumpa sahabat. Abu Hanifah mati 150, dia dianggap apa, tabi'in kecil. Pasal dia zaman dia hidup tu mungkin sahabat Nabi ada lagi dekat belah Iraq tu, dan mungkin dia bertembung ketika umur dia umur dia kecil. Dia lahir 90 lebih Hijrah, dia mati tahun 950. So jadi dalam umur dia berapa tahun tu, sebab sahabat Nabi yang terakhir mati Abu Tufail 110 Hijrah. So mungkin ketika Abu Hanifah ada belasan tahun tu, ada lagi sahabat Nabi umur 12 tahun 11 tahun tu, sahabat Nabi ada lagi. Tapi ikut umur kita kata taklah banyak benda kita boleh kumpulkan. Macam sahabat Nabi macam tu juga, ada panggil sahabat kecil, sahabat yang sempat dengan Nabi ketika bayi, tetap sahabat. Macam anak-anak para sahabat, dianggap mereka ni sebagai yang sempat dengan Nabi. Siapa tak sempat dia anggap tabi'in lah. So jarak mereka ni dengan Nabi SAW kan dapat 2 selang 3. So jadi mereka kadang-kadang ada memang sebahagian ahli hadis ni, dia cuba mencari sanad yang ali, dia panggil sanad yang tinggi. Maksudnya dia dengan Nabi makin pendek, sanad tu ali. Makin jauh, sanad yang nazil, rendah. Lebih banyak suka cari sanad yang tinggi. Tapi lah benda tu balik pada asal. Dan juga kadang-kadang wal mutun gharibah, dia cari matan-matan yang pelik, yang orang lain tak jumpa, dia seorang je lafaz ni. Jadi macam apa? Oh ada macam tu. Seronok. Dapat benda pelik ke seronok. Jadi kadang-kadang benda tu timbul, dia kata. Tapi dia kata wa haula'i al-qismain. Ibnu Jauzi kata kumpulan yang macam ni, ulama yang cari hadis, pergi mengembara, kumpulkan sanad, cari sanad yang pendek dan sebagainya. Mereka ada 2 kumpulan. Satu lagi qasadu hifz syar'i. Dia kata satu kumpulan, satu bahagian ulama ni yang bertujuan dia punya perjalanan apa benda dia buat tu untuk menjaga syarak. Menjaga syarak. Bi ma'rifati sahih hadis min sakimihi, dengan cara dia kenal mana yang sahih hadis daripada hadis yang sakit. Dia orang kerja dia untuk cek mana yang sahih mana yang tidak sahih, dia kata. Wa hum mashkuruna ala hadzal qasd.
Dan Ibn Jauzi kata kumpulan yang ni, bahagian macam ni, kita kata mereka diucapkan terima kasih. Diberikan satu penghargaan di atas tujuan ini. Namun illa anna iblisa yulabbisu alaihim. Namun begitu dia kata iblis akan membuat penyamaran ke atas mereka. Membuat kesamaran ke atas mereka. Bi an yashghalahum hadha amma huwa fardu ainin. Dengan bahawa iblis sibukkan mereka dengan ini, dengan perkara ni, sibuk cari hadis sanad, cari sanad, dia kata amma huwa fardu ainin, berbanding dengan apa ia fardu ain min ma'rifati ma yajibu alaihim. Itu daripada perkara yang dia tahu wajib atas diri mereka. Sepatutnya macam tu, sebab balik pada asal sama kes qiraat Quran tadi atau orang boleh tafsir sekalipun lah. Dia bukan belajar tafsir tadi untuk kita banyak maklumat. Kita belajar tafsir tadi untuk kita banyak amal. Betul amal, banyak amal. Bukannya kita belajar untuk banyak pengetahuan simpan dalam ni. Orang datang cakap, kita pun ada dalam tafsir. Itu problem dia. Macam ni juga hadis tadi. Kalau anda kata orang tersebut dia buat kerja tadi, betul kerja tu bagus. Tapi kadang-kadang dia sibuk sangat dengan tajuk masalah sanad tadi, dia terlupa apa yang wajib ke atas diri mereka. Dan dia kata wa ijtihad fi ada'il lazimi, bahkan untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan perkara yang mesti. Contoh macam masalah keluarga, isteri dia punya hak, jiran dia, anak isteri dia, keluarga, itu semua sekali benda tersebut mesti ada juga. Pasal kita kata benda mesti buat. Kalau asyik hilang je, di mana abah pergi cari hadis. Tak boleh lah, sebab kita kena tahu bahawa kita ada tanggungjawab kita. Anak bini makan dan sebagainya. Memang kita kata benda-benda macam ni, memang kadang-kadang sampai ada sebahagian ulama-ulama macam dikumpulkan satu kitab oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Dia bagi kitab dia bertajuk Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama yang bujang, yang melebihkan ilmu ke atas perkahwinan. Dia memang betul ada para ulama, contoh macam Imam Nawawi rahimahullah, dia tak sempat kahwin. Ibn Taymiyah tak sempat kahwin. Kita Ibn Taymiyah kita faham dah dia kena masuk penjara. Lepas tu Imam An-Nawawi rahimahullah, dia punya umur singkat, 40 lebih meninggal. Dia sibuk-sibuk dengan belajar mengajar 40 lebih dah tak ada dah. Ada 45 tahun umur tak ada dah. Siapa-siapa yang dah 50 tu, Imam Nawawi meninggal awal dari kita. Tapi dia punya ilmu punya banyak kan, sibuk sangat. Imam Suyuti. Tapi kita kira ulama dia tadi kan, memang dia orang punya kerja dengan ilmu sangat ni. Sangat-sangat dahsyat. So banding tulisan yang dia buat, umur yang dia ada, memang kita kata pelik. So kesibukan kadang-kadang dengan ilmu tadi kan, sampai ke sebenarnya dia kadang kita bimbang, dia buat kerja tadi kan, sebahagian besar akan hilang tanggungjawab yang masuk dia buat gitu. Bahkan dia kata kadang-kadang apa yang sibuk dengan sanad ni tadi, wa tafaqquhi fil hadis, dia sibukkan diri dengan cari sanad, tapi dia tak faham fiqh hadis. Fiqh hadis dia tak pernah belajar. Kefahaman apa dia bawa. Dia sibuk sanad. Dia tak bincang berkenaan dengan pengertian hadis tadi untuk apa. So kita balik pada asal, belajar hadis tadi untuk kita beramal, bukan untuk kita banyak sanad. Macam ada orang kita ada juga yang separuh tu, belajar tidak cek kumpul sanad. Kan? Dengar kan? Bila dengar apa, ada syekh datang dari luar negara. Syekh ni ada matan orang tu takrib, matan Abi Syuja', ada kitab Iqna', ada ni, datang. Pergi ambil sanad. Dekat Malaysia ni kalau kita buat kelas ni pakai sanad, penuh satu dewan ni. Dia nak sanad. Tapi sanad ni yang kalau saya belajar ni daripada guru saya dari guru dia daripada guru dia kata sampai kepada Ibn Jauzi. Semua beratur. Dia lupa sebenarnya sanad tadi tak penting pun kalau belajar kitab ni dapat sanad. Tapi awak tak beramal dengan isi kandungan, tak guna pun. Betul macam kes qiraat kan, kita kata orang tu kumpul banyak qiraat. Soalan dia bukan masalah qiraat tu yang akan dibandingkan depan Allah Ta'ala nanti. Yang dipentingkan adalah masalah pengamalan bagi Quran. Macam tu juga hadis. Lebih-lebih hadis pula masalah lagi besar. Hadis ni dia bukan hanya menjadi ibadat dengan baca. Quran kita baca saja dah ibadat. Walau tak faham,
kita baca Quran ibadat. Sebab Nabi katakan alif, lam, mim. Nabi kata aku kira alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan kita tahu bahawa maksud alif, lam, mim tak ada seorang pun tahu. Dan bismillahirrahmanirrahim. Sebab para sahabat Nabi dahulu tak pernah nukil dari mereka pengertian alif, lam, mim. So kalau ada orang lain kata kaya tahu maksud alif, lam, mim, pasti dapat bukan daripada jalan yang sahih. Pasti dia fikir sendiri ke, dia bayang-bayang ke, dia angan-angan. Adapun kalau daripada sahabat Nabi tak wujud, tiba-tiba awak tahu, klik lah. Sebab Nabi mesti ajar. Sebab tu bila kita jumpa alif, lam, mim ke, Yasin ke, Toha ke, kan, semua sekali tu, tidak ada para ulama tafsir kecuali mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu tentang pengertian dia, dikehendaki dengan apa. Jadi kalau Quran kita tak faham pun baca, dapat pahala. Dia baca walaupun tak tahu maksud, pahala jalan. Adapun hadis, tak. Hadis ni hanya menjadi ibadat, baca untuk amal. Dia kurang sikit daripada Quran. Pasal hadis ini bukan kita baca hadis dapat pahala. Kita bacakan hadis kepada orang untuk dia beramal dapat pahala. Kita baca hadis untuk kita beramal dapat pahala. Sekarang kata ada hadis banyak tapi tak amal, tak guna. Dia hafal 10,000 hadis. Atau dia hafal matan arba'in, atau hafal dia solihin. Tak guna kalau anda tak beramal. Hafalan itu tidak berguna. Macam Quran lain, kita tahu Quran tadi dijaga dengan hafalan. Seorang tu hafal Quran, walaupun dia berseorangan sebagainya, disampaikan balik lagi masalah. Dan kadang kata dia adalah benteng bagi Islam untuk penjagaan agama. Kalau hadis tadi tidak. Kalau tak ada amal dan sebagainya, tak ada siapa tahulah. Jadi dengan sebab itu, dia bukan jadi sedemikian jadi hanya setakat hadis ni dengan banyak hafal guna. Quran baca tak faham pun ni, hadis baca-baca banyak, ulang-ulang, kalau bukan untuk sampaikan tak guna. Okey. Dia kata fa in qala qail, kalau berkata seorang yang berkata, faqad fa'ala hadha khalqun katsirun minas salaf, dia kata telah buat benda ni, sibuk kumpul hadis, sibuk dapatkan sanad dan sebagainya, sekumpulan di kalangan salafus soleh, Yahya bin Ma'in, seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim. Maka Ibn Jauzi jawab, pasal dia pun ulama hadis. Ibn Jauzi pengarang kitab kita ni, dia memang ulama hadis. Dia kumpulkan tentang hadis-hadis palsu dan sebagainya, ada kitab maudhu'at. So maksud dia bukan maksud dia menghina amalan-amalan yang dibuat oleh orang, cuma dia nak ingatkan iblis akan datang. Ni kena faham perbincangan kita tentang perkara ni bukan kita menghina mana-mana ilmu. Tapi setiap jalan daripada ilmu tadi pasti iblis akan datang kacau. Macam tentang qiraat dia tu dah ada. Ini tentang hadis pula. Okey. So dia kata, dia jawab. Kalau orang tu kata, tapi dulu kan ulama buat sibuk dengan benda ni. Saya ulang, dia jawab, dia kata, fal jawabu, jawapan dia, annaha ulaika jama'um bainal ma'rifati muhimmi min umuriddin wal fiqhi fihi. Mereka ni para ulama yang kita sebut tu, nama Bukhari, Muslim ke, guru-guru mereka ke, di kalangan para tabi'in atau tabi'in, dia kata mereka ni menghimpunkan pengetahuan tentang kepentingan agama, perkara-perkara yang penting daripada urusan agama, dan kefahaman tentangnya. Dia bukan setakat kumpulkan apa yang penting, tapi kefahaman sekalipun dia ada. Wa bainama talabu min hadis, di saat mereka kumpulkan itu berserta dengan apa mereka cari daripada hadis-hadis. Dia kumpulkan dua sekali. Dia ulama yang beramal. Maksudnya dia sibuk dengan hadis, tapi pengertian hadis pun dilaksanakan. Sebab tu para ulama ni tadi macam kisah hafal hadis, dia tengok guru yang datang tu beramal tak dengan hadis dia. Macam Bukhari rahimahullah terkenal, boleh pergi nak ambil hadis daripada orang, orang tu panggil kuda tak bagi makan. Panggil kuda datang belai. Saya kuda tu datang ingat nak bagi makan, dia balik macam tu je. Kelentong, tipu binatang dia. Kalau panggil tak apa, dia kata, kalau panggil bagi makan tak apa. Macam kadang saya macam tak bagi. Kadang kita suka kan kecil-kecil kan panggil kucing. Kucing tu datang, dia nak makan. Kucing tak datang nak gesir-gesir kat awak tau. Dia datang sebab apa? Dia rasa nak makan. Oh, panggil nak makan ke? Jadi kat awak, dia datang hampa tak?
Tipu binatang pun tak boleh tau. So diorang kumpul dua-dua sekali. Maksud dia dari kepentingan, kalau orang tak beramal dengan apa dia belajar atau apa dia hafal daripada hadis, buat apa? Ni ada tajuk seorang apa guru saya, dia belajar Pakistan. Dia ambil master hadis. Dia cerita apa? Dia cerita waktu master hadis tu, waktu exam, nak exam peperiksaan, dia tak suruh baca hadis je. Dia panggil waktu hari exam tu, dia orang cek janggut seorang-seorang. Kebetulan dalam mazhab Hanafi, kan di Pakistan, mazhab Hanafi kan, dia orang haram cukur janggut. Bukan cukur, gunting janggut pun haram. Bukan setakat cukur, gunting pun tak boleh. Kita kadang trim jugalah nak samakan, sengit-sengit kan. Itu pun tak boleh. Dan dia kata panjangkan janggut, jengking Hanafi memang biarkan. So jadi bila pagi exam tu, orang cek janggut student yang masuk dewan. Nampak kesan gunting, balik. Tunggu janggut panjang baru datang balik. Sebab benda tu kan hadis yang sahih. Nabi kata auful liha wa qassus syarib kan. Dia kata panjangkan janggut, perempuan tak payahlah, lelaki je. Panjangkan janggut dan juga pendekkan misai. Okay. So Nabi sebut macam tu, diorang anggap benda tu mesti. Memang betul ijma' para ulama. Cukur janggut tu haram. Ijma' Para ulama ijma'. Pasal Nabi tak ada opposite. Ibnu Umar dia buat pun dia genggam macam tu, tahallul, dia potong bawah, lepas genggam. Lepas segenggam, dia potong. Yang perbuatan Ibnu Umar tadi menyebabkan jumhur para ulama yang lain selain mazhab Hanafi membolehkan janggut tu ditrim. Sebab tu kalau Ibnu Umar tak buat tu, tak sahih daripada dia, maka tak boleh langsung, biar panjang mana pun. So dia ni. Jadi orang nak masuk dewan tu tengok. Saya cerita benda ni, Dr. Fadlan Osman dia cakap dia tu. Anak dulu waktu dekat Madinah pun macam tu. Bila time exam, ada seorang tu kan tengok janggut orang lah. Geng-geng masuk ilmu hadis kan. Ada seorang duk perhati janggut. Kalau nampak memang dia potong, dia halau keluar. Macam tu. Ini contoh yang nak faham. Bila kata Ibn Jauzi tentang ulama seperti Bukhari, Muslim, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, diorang orang yang mengumpulkan perbuatan jaga hukum hakam agama berserta dengan perangai cari hadis. Dia ada. Dia bukan ada perangai cari hadis tinggalkan kewajipan agama. Yang kita sekarang ni banyak orang hafal hadis, kadang-kadang dia tak beramal dengan hadis dia hafal. Macam Imam Syafi'i rahimahullah dulu kan. Kan kita nak bincang dulu. Dia kata pada orang, bila orang tu kata apa? Kau terima tak hadis ni? Tapi Imam Syafi'i kata apa? Kau nampak aku keluar gereja ke? Kau nampak aku keluar gereja? Kau nampak kat pinggang aku ada tali? Seorang Kristian pakai jubah, dia ada tali tengah. Ikat tengah pinggang. So Imam Syafi'i tanya pada orang yang tanya dia, kau terima tak hadis ni? Dia kata apa? Kau nampak aku keluar gereja? Kau nampak aku pinggang aku ada tali ke? Yang sampai aku dengar sabda Nabi aku tak terima? Dia cakap yang tu. So diorang dua-dua sekali. Diorang bukan setakat masalah ada hadis tadi. Tak, dia terima. Diorang tak timbul tajuk berkenaan masalah tolak hadis. Amalan dibuat dan dia tak setuju dengan siapa-siapa tak setuju dengan hadis tersebut. Tak beramal, dia tak boleh lepas, dia tak ada ni. Itu perangai mereka. Sebab tu bila kita nak tengok berkenaan dengan pengagungan nas dan sebagainya, tengok kepada para tabi'in, sahabat tabi'in. Tabi'in, tengok kat situ. Kita nampak betul. Yang zaman sekarang ni banyak orang kadang hafal hadis dan sebagainya, sanad pergi cari, tapi amalan pelik. Perkara sebahagian tu geng-geng geng-geng sembah kubur pun ada tak? Sembah kubur. Dari segi akidah, i'tiqad, percaya kubur ni ada manfaat. Nabi boleh datang secara yaqazah, macam geng-geng Berelwi yang sebahagian kumpulan tabligh ni ikut fahaman tersebut. Dia orang percaya Nabi boleh datang tau. Tapi dalam masa yang sama belajar hadis. Belajar hadis. Buat daurah hadis tu, masya-Allah kan. Habiskan buat kutubus sittah dalam masa setahun. Tapi time baca tu laju. Baca tu. Yang anak murid pun gitulah follow. Memang ulang banyak kali. Lama-lama kita ingat betul. Tak nafikan. Tapi dalam masa sama ingatan tadi tanpa amalan lah. Memang ada orang sibuk dengan kumpul sanad. Dan dia kata wa'anahum ala dzalika qisarus isnad, dan membantu mereka untuk itu pendeknya sanad tadi. Kan? Wakilatul hadis, dan sikitnya hadis. Fatas azamanum li amrain, maka luaslah masa mereka ni untuk dua perkara serentak. Pasal dia cari hadis tadi,
Diorang cari-cari sikit, jumpa orang ni, macam dia duduk dekat Kufah. Dia jumpa orang yang datang Kufah je lah. Yang ni Syam. Zaman dulu macam tu. Jadi mereka dua-dua sekali buat. Sibuk dengan melaksanakan tuntutan agama dan cari hadis. Sebab bantu mereka tu pasal pendeknya sanad pendek kan, dekat dengan Nabi. Jarak mereka dengan Nabi SAW berapa orang je. Kan berapa orang je mereka tabi'in. Mereka dengan Nabi kalau ikutkan selang 2 orang. Selang 3 orang je. Selang 3 orang atau 2 orang je. Mereka dengan Nabi 3 orang, 4 orang, 3 orang. Atau paling sikit 3 orang. Paling banyak mungkin 5, 6, 7 orang. Kerana kadang-kadang riwayat sahabat tabi'in dengan tabi'in, jadi bertambah jumlah. Tapi dari segi masalah asal, kalau ikutkan sahabat, tabi'in, tabi'in. Direct tu sikit sebenarnya. So, jadi bila sanad sikit, sanad pendek dan juga riwayat pun sikit kata, hadis sikit, maka luaslah masa dia untuk diorang sibuk dengan dua-dua sekali. Faham tak? Pasal memang para sahabat Nabi SAW pun zaman tu dia punya musafir diorang kepada beberapa tempat yang jelas, contoh macam Mesir, Syam, Kufah, Basrah. Dia kedudukan kawasan itu memang designated, tak luas mana. Zaman sekarang ni luas sangat dah. Mungkin orang tak cari sanad pergi ke India. Macam banyak orang nak sanad kitab-kitab ni pergi ke India, pasal ulama last yang sekali pegang Sahih Bukhari contohnya, yang ada sanad, yang hidup hafal, last sekali ke India. Jadi diorang pergi di India lah untuk dapatkan sanad. So pergi tadi bukan masalah kefahaman dah, bukan masalah sekian, tapi masalah sanad. Kalau kita jumpa duduk kat Malaysia pun, kita beli kitab Sahih Bukhari tu, ada je sanad kat situ. Kita beli tu, dia tulis pengarang tu atau muhakik kita akan kata dia ada sanad daripada sekian sampailah Imam Bukhari. Imam Bukhari lepas tu sampai Nabi lah. Apa masalah dia? Zaman sekarang dia kata banyak orang kes ni. Dan zaman dulu sebenarnya macam banyak kitab ni perlu sanad. Sebab kita kena pastikan memang kitab tu dikarang oleh orang betul, orang berkenaan. Sebab tu guna sanad tadi. Mendapat dari siapa dia sekian, sampai pada Imam Nawawi. Betul lah. Zaman sekarang ni dah cetak. Awak boleh cek dah buku tu ada ke tidak. Zaman dulu orang datang belum tentu dia ni jumpa dengan orang yang jumpa dengan pengarang buku tersebut. Itu sebab kenapa sanad tu penting. Sanad tu penting sebab itu. Apalagi kalau dia kata masalah kepercayaan pula. Sebab zaman Nabi dulu, zaman para tabi'in, diorang cek perawi itu siapa. Pasal nak pastikan orang tersebut betul dengar dan layak mendengar hadis tersebut. Okey. So dia kata amma hadzal zaman. Adapun zaman ini kata Ibnu Jauzi, fa inna turuqal hadis qalat. Jalan periwayatan hadis dah makin panjang. Di zaman dia pun dah makin panjang, dia kata. Wattasani fihi ittasa'at. Dan himpunan-himpunan, karangan-karangan dalam hadis ni dah luas sangat dah. Para ulama bahkan dalam ilmu hadis ni himpunkan hadis ikut bagai cara. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, dia kumpulkan hadis ikut nama sahabat. Bila sebut Musnad Abu Bakar, semua hadis Abu Bakar kat situ. Kemudian Musnad Umar, Musnad Ali, Musnad sekian, Musnad Abu Hurairah. So dia kumpulkan ikut nama sahabat. Ada para ulama macam Bukhari, dia kumpulkan hadis tu berdasar pada bab-bab fiqh. Kan dia kumpulkan bab fiqh kan, tentang kitabul iman, kitabul solah, kitab sekian, dia kumpulkan ikut tajuk-tajuk. Ada para ulama kumpulkan kitab berdasar nama guru dia, macam Imam Tabrani. Dia nama guru dia yang nama Abu Bakar, bukan Abu Bakar sahabat Nabi, guru nama dia Abu Bakar, guru di nama dia Ahmad, guru di nama sekian, guru dia. So setiap orang karang buku ni lain-lain. Manhaj mereka tak serupa. So itu maksud Ibnu Jauzi, semua dah banyak sangat dah bentuk-bentuk. Macam Muslim sendiri pun kan, dia macam Bukhari, tapi bahkan ikut bandingan para ulama kaji ikut susunan bab, Muslim lagi tertib banding Bukhari. Tapi kalau ikut kepada kesahihan, Bukhari lagi tinggi banding Muslim. So benda ni ilmu tentang ilmu hadis ni karangan dia luas, dia kata. Maka dia kata faqalla ayyumkina ahadun ayajma'a bainal amrayn. Maka amat sukar, amat sedikit, amat berkurangan untuk boleh seseorang menghimpunkan dua-dua perkara tadi. Berbeza dengan zaman para salafus soleh, diorang dengan Nabi tak jauh dan hadis tu sikit,
diorang dengar, okey, boleh. Tapi bila zaman tu makin jauh, dah jadi banyak kan tabi'in A, B, C. Kalau tabi'in tadi boleh buat, atau tabi'in tu boleh buat, sebab zaman dia dengan Nabi sikit, pendek. So dia bolehlah jumpa dengan kumpulkan dan himpunkan. Tapi kalau makin jauh kita, makin luaslah lagi. Pasal bila contoh macam yang dengar dari Nabi, katakan 5 orang. 5 orang Kemudian yang lepas Nabi pun katalah 3 orang. So orang yang bawah ni dia boleh jumpa semua sekali tau. Tapi kalau bawah ni lagi dah 25, bawah ni sekian dah 30. Awak yang bawah ni nak pergi jumpa semua sekali, makin banyak lah. Cabang tu makin besar. Ketika duduk dekat pangkal tu, satu je. Pecah 2, pecah 4, pecah 8. Mudah. Tapi kalau dah sampai beratus-ratus bawah ni, awak dah jumpa semua ke? Ini cerita dia. Pasal himpun sanad tadi akan menyebabkan mesti kumpul semua. Kita kena jumpa semua orang yang belajar dengan kawan tadi. Lepas tu yang kawan yang belajar bersama dia. Siapa belajar dari dia, siapa belajar bersama dia. Lepas tu siapa guru atas tu pula, berapa ramai lagi guru atas tu. So panjang. Untuk sanad ni jadi panjang, jadi luas sangat, kata Ibnu Jauzi. Maksudnya dia tak sama macam zaman salafus soleh, yang mana mereka boleh buat benda berkenaan sebab jarak sikit, orang atas tu makin sikit, tak apa. Kalau yang bawah ni makin kembang, makin ramai, dia kata. Maka fataral muhadditha, maka engkau akan lihat, dia kata, seorang muhaddis tu yaktubu isma'u 50 sanah. Seorang perawi muhaddis tu akan menulis dan juga mendengar tempoh 50 tahun. Wa yajma'ul kutuba, dan dia himpunkan buku-buku. Wa la yadri ma fiha, tapi kadang apa? Dia tak tahu apa dalam buku dia. Dia kumpul, dia tulis, dia tak tahu dalam buku dia ada apa. Ini kadang-kadang macam ni. Biasa kadang-kadang mengarang-mengarang pun macam tu juga. Kita tengok ada orang kadang-kadang dia kadang-kadang buku dia buat kan. Banyak sangat mengarang, dan sekali dia tak tahu apa dalam buku dia. Benda dia cakap pun tak tahu, dia buat. Itu jadi kes. Ada orang jumpa, kadang dia buat buku apa tentang apa perkara membatalkan akidah. Ada. Lepas tu kemudian dia pula buat benda yang batal akidah tu dia buat. Dia buat satu buku, himpunkan perkara batal akidah. Lepas tu dia buat buku lain. Dia lupa dia pernah buat buku tu. Buku yang pertama dia buat tadi, dalam tu ada jawapan tentang perangai dia 10 tahun kemudian. Kadang-kadang macam tu sekali, saya sibuk sangat mengarang, dia lupa sebenarnya apa benda dia tulis. Memang betul. Sebab kalau kita dah banyak sangat kita karang dan sebagainya, kita ingatlah. Saya kena perhatikan, kadang kita buat terjemahan buku sebagainya, pun macam tu juga. Lepas lama-lama kita pun terfikir, bila aku buat benda ni? Tapi buku tu kita buat. Kita terjemahkan. Punya banyak buat kerja terjemahan, kadang-kadang kita ingat kita terjemah apa. Pun ada juga. Ya, kita lupa kita dah pernah terjemahkan hadis tersebut. Ini contoh dia. So dia kata, dan dia himpunkan buku-buku dan dia tak tahu apa dalamnya. Walau waqa'at lahu hadisatun fi salatihi. Dan kalau terjadi satu kejadian dalam solat dia sendiri, laftaqara ila ba'di ahdathil mutafaqihati alladhi yuraddidunahu ilaihi li sima'il hadis minhu. Dia kata bahkan dia kata kadang-kadang berlaku kejadian dalam solat dia sendiri, dia pasti perlu kepada sebahagian cerita-cerita atau perkara-perkara kefahaman mutafaqih, orang yang belajar fiqh yang mereka dahulu ulang alik kepada dia untuk mendengar hadis daripada dia. Mana dia terpaksa dengar daripada orang yang dengar hadis daripada dia apa maksud hadis tu. Tapi benda ni sebenarnya Nabi sebut dah. Nabi kata apa? Ini kisah benar. Nabi kata apa? Nabi kata nadarallahu mura'an. Kisah benar kata hadis ni hadis mutawatir. Para sahabat Nabi belasan orang dengar daripada Nabi SAW. Nadarallahu mura'an, sebab Allah Ta'ala bahagiakan seorang yang sami'a minna syai'a, dengar dari kami satu perkara, sesuatu benda, fawa'aha, dia tumpukan pendengaran dia, fahafidhaha, dia hafal, fa'addaha kama sami'aha, lalu sampaikan balik macam mana dia dengar. Lepas tu Nabi kata apa? Farubba hamil fiqhin laisa bifaqih, kerana banyak di kalangan orang yang bawa kefahaman dia tak faham. Nabi sebut. Dalam hadis Nabi cakap itu. Kadang-kadang kita ada matan hadis tadi, kita bawa tapi kita tak faham. Warubba hamil fiqhin, banyak juga orang bawa kefahaman tadi, ila man afqah minhu, kepada orang lagi faham banding dia. Mana saya bawa benda tu kepada orang yang lebih faham banding saya. Tapi saya bawa kefahaman tadi. Tapi ini galakan lah sebenarnya kalau ikutkan pada konteks ni, menjadi galakan untuk seorang tu memang menghafal hadis ni galakan dia supaya dia jaga lafaz Nabi tadi macam tu juga, supaya bila orang berikut dengar
Mungkin dia tak faham, orang kedua akan faham. Orang ketiga akan faham. Dia kata. Jadi memang macam dikata kat sini lah, kadang-kadang orang tu mengarang banyak sangat. Dia pun tak sedar apa yang dia pernah hafal atau pernah tulis. Diperlukan orang lain untuk yang pernah datang pada dia ambil hadis tadi, jelaskan balik pada dia. Baru dia faham. Itu dia kata sama macam tu sekali. Kadang-kadang bukan cimpung yang ilmu tadi, pasal kita tahu bahawa sebenarnya balik pada asal, hadis tadi juga dipelajari untuk apa? Diamalkan, difahami dan juga diamalkan, bukan hanya setakat hafalan semata-mata. Dia kata wa bihaula tamakkana ta'inuna 'ala al-muhaddithin. Tapi dengan jadi orang macam ni, kumpulan umat manusia macam ni yang hafal hadis tapi tak faham. Okey? Dia kata apa? Dia kata berjayalah, berkebolehanlah golongan yang nak berpertuduhan pada golongan ahli hadis. Faqalu zawamilu asfarin la yadruna ma ma'ahum. Mereka ni lah menghimpunkan tulisan-tulisan kitab-kitab tebal tapi mereka tak tahu pun apa dalam tu, dalam kitab-kitab mereka. Kan jadi hujah. Punca dia bukan sebab masalah benda tu salah. Kita ulang balik, bukan salah mengumpulkan hadis, tapi kerana sibuk sangat kumpulkan sanad, sibuk dengan sanad banyak, sanad Ali, sanad sekian, tapi last sekali tak faham. Itu masalah dia. Sibuk dengan penghafalan atau periwayatan, tapi lupakan pemahaman dan amalan. Itu sangat salah sebenarnya. Bukan sebab kerana benda sebut. Kita bukan tak pernah sokong. Ibn Jauzi cerita ni bukan maksud tak sokong orang belajar hadis, tapi dia kata macam mana belitan iblis akan sampai pada mereka. Sebab tu memang kita kata kena orang tersebut dia kena ada kefahaman dan juga ada kesungguhan untuk dia memahami apa dia hafal daripada hadis dan kemudian apa yang dia amalkan daripada hadis tersebut. Okey. Dia kata fa in aflaha ahaduhum wa nazara fi hadithihi farabbama amila bi hadis mansukhin. Dia kata dan jika berjayalah seorang mereka, seorang ahli hadis tu, dia melihat kepada hadis dia ingat hadis sekian-sekian. Tapi barangkali dia kata dia beramal dengan hadis yang telah mansuh. Pun ada juga. Dia beramal rupanya hadis yang mansuh. Loh kan, mansuh ke? Macam kes saya pernah dengar satu masa dulu ada orang di Malaysia ni yang ikut konon sunnah. Dia bagi fatwa kata apa? Air untuk mandi wajib hanya kena bila keluar air mani. Kalau untuk persetubuhan air mani tak keluar, tak payah mandi. Sedangkan hadis ini mansuh. Dia kata dalam Bukhari ni. Kita macam pandang muka dia atas bawah. Dia tak tahu yang hadis dia mansuh. Dia sibuk dengan konon sunnah-sunnah, tapi last sekali dia tak tahu pun sebenarnya sunnah dia amal ke dia mansuh. Jadi kes perbahasan-perbahasan macam ni. Rupanya dulu waktu zaman kita saya tak lahir lagi pun, waktu pergerakan sunnah ni datang, ada juga dari kes macam ni. Kes kadang macam amalan, contoh macam kes samak. Kan yang hadis yang sahihnya bila anjing jilat pada bekas, memang Nabi SAW samak lah. Memang itu pegang sampai sekarang, semua para ulama pegang. Datang dia kata tapi mungkin ada sebab lain. Ada masalah. Ikutkan kepada amal dengan hadis tadi lebih jelas bahawa dia kena jaga. Nabi tak boleh anjing dalam rumah pun. Bahkan saya dengar ada orang kata tak apa boleh anjing. Dia bagi alasan lah. Tapi ikut hadis Nabi yang sahih tak boleh. So dia tak beramal dengan hadis. Dia sibuk dengan dia faham kononnya. Ini masalah juga. So hadis ada pun dia tak ambil pun dengan amalan dengan hadis yang iaitu yang sahih. Wa rubbama fahima minal hadis ma yafhamuhu al-ami al-jahil. Dan barangkali dia tengok hadis tadi, pasal dia hafal hadis tapi dia tak ada pemahaman betul. Barangkali dia faham daripada hadis berkenaan apa yang difahami oleh orang awam yang jahil. Cekis tadilah kan, hadis sudah mansuh, dia tak tahu pun hadis mansuh. Wa amila bidzalika, dan dia beramal dengan itu. Walaysa bil murad min hadis, sedangkan itu bukan dikehendaki daripada hadis berkenaan. Hadis tak nak itu pun, tapi dia duk sibuk faham hadis macam tu. Keras, tak boleh, tak nak buang. Ini salah ni kan, banyak benda. Dan kadang macam kes yang saya tengok, benda ni disebut oleh para ulama hadis berkenaan tajuk, contoh macam bila sebut tentang kalau aku tak susahkan umatku kan, laula ansyqa ala ummati la amartum bisiwa inda kulli solah kan. Dia kata kalau aku tak susahkan umatku, Nabi kata aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali solat. Yang kita tengok sekarang banyak orang dia akan bawa kayu sugi itu masuk dalam soft, dia gonyok gigi sebelum takbir. Bukan kan? Dia akan ambil, lepas tu Allahu Akbar. Okay.
Dia okey, pasal hadis ni ada hadis lain yang Nabi kata bersama setiap wuduk. Lafaz sahih juga. So keputusan dia mana yang betul amalan tentang hadis tadi. Geng-geng ni hafal semua lah hadis Maulana kata. Tapi problem dia, perbersihan mulut ni kalau kita tahu dalam Sunan Fitrah, hadis yang sahih datang Bukhari Muslim kan, Sunan Fitrah tu ada 10 kan, sebut potong kuku lah, cabut ulu ketiak kan, bersiwak, kumur-kumur sebagainya. Kalau kita masuk kat situ kan, dia benda tu semua benda yang dibuat bukan depan orang. Cabut ulu ketiak ada, insyaAllah kita punya kelas hari ni bukan buat. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan tengok orang tu dia buat depan-depan je kan, sahabat Nabi jumpa Nabi kat rumah je. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha cerita kan, bila ditanya apa Nabi buat mula-mula masuk rumah, kalau Nabi masuk rumah apa benda mula Nabi buat, Aisyah kata Nabi akan mula dengan bersiwak. Sebab kalau ada siwak dekat masjid, siwak apa lagi? Kalau ketika nak solat tadi kan dah gonyoh, so buat apa nak masuk rumah gonyoh lagi? Maksud dia apa? Dekat luar tak buat. Pasal benda ni macam ni, cabut kan bulu badan kita kan. Ketik kuku kan, insya-Allah kita akan kelas ni, lepas tu saya ketik kuku depan tuan-tuan. InsyaAllah tek kan. Betul, ialah kita punya tek. Kan benda tu pembersihan diri, bukan buat depan orang. So kain sugi duk gonyoh ketika soft tu, dipaham betul tak? Itu problem dia. Sebab memang kita tahu benda tu bukan macam tu. So Nabi tak buat depan orang. Kalau siapa masuk rumah Nabi, nampaklah Nabi tengah macam tu. Kalau duduk kat luar rumah, Nabi tak buat. Sebab kalau dah buat kat luar, buat apa nak balik rumah masuk gonyoh lagi? Dan dia ada pembersihan diri yang kita buat depan orang. Ibu kumur pun kita buat dekat tempat dia, bukan depan rumah ni kan. Kan? Kalau saya buat yang tu kan, atau korek hidung depan tuan-tuan. Kan jadi tak senonoh rupa dia. Pembersihan diri tapi bukan buat depan orang. Kerana bila dah korek sugi kan, lepas tu ada serpih dia. Tengah solat, telan kan, kata batal kan. So buat apa? Kan? Tak biadab. Kalau kita sembang kita insya-Allah rasanya agaknya, tuan-tuan rasa apa? Kan tak senonoh tu. So bayangkan tengah solat lepas tu kemudian jatuh pula kat kepala kawan kita. Sujud ada kayu. Ada masalah. Jadi benda tu kadang-kadang hadis itu nak faham, tengok dari sini, kumpulkan semua dalil lah. Kalau kita ambil satu hadis tu kita pegang, gigit sampai mati, kita buatlah. Ini kadang sibuk kan. Kadang-kadang macam saya contoh dah geng-geng tabligh ni kan. Diorang ikutkan pada tajuk hadis ni. Pergi ke India, pergi sekian Maulana kan. Memang tajuk hadis ni sangat dahsyat. Tapi understanding hadis ni tengok. Time faham hadis ni. Keluar kefahaman pelik-pelik. Yang kita Nabi tak buat, dia buat. Kita macam ni ke? Macam ni lah. dia jadi terbalik. Walaupun dia hafal hadis banyak, tapi dia tak amalkan dengan betul. Sebab tu kadang-kadang geng tabligh ni kan saya perhatikan dia ada sikit lah masalah kubur. Sebagian, dia bandi sebagainya, memang pergi kubur. Maksud dia pergi, kalau kita in the end, dia lepas katakan dah beramal kan, dah ikut 4 hari, 7 hari ke apa, last sekali pergi India. Saya kata buat apa? Kalau betul, pergi Mekah lah. So, kita tahu Mekah tempat kita pergi ibadat. Dia tak pergi Mekah, pergi India. Dia lepas saudara saya seorang. Last sekali tak pergi dah. Tiap tahun India. Saya panjang, buat apa? Kau nak kata belajar, tak belajar pun. Nak kata belajar hadis, tak juga. Lepas tu pelik sikit lah. Jadi kalau kita kata kalau sekarang, zaman sekarang lah, kumpulan-kumpulan jemaah-jemaah Islam yang ada, yang paling sibuk dengan hadis kalau ikutkan tabligh sebenarnya. Tabligh. Daurah hadis, daurah sekian, daurah hadis kan, bacaan hadis. Tapi last ni tengok dalam amalan. Langgar habis. Fik hadis tadi tak tahu. Macam tadi macam kes sugi kan. Bukan tempat dia. Kat depan tu. Atau masalah hadis berkenaan masalah apa, jaga keluarga, tinggalkan isteri kan dan sebagainya. Konon itu berjuang. Saya kata dengan dia, ada sekali tu saya pergi haji. Waktu tahun lepas, waktu dekat Madinah, ada seorang lepas hari solat Jumaat, saya tak keluar lah. Lepas tu ada geng tabligh nak ajak saya pergi ikut dia. Jadi dia kata kena keluar, dia kata tak keluar. Berdakwah ni salah. Saya kata saya dah keluar belajar 10 tahun. Tak cukup lagi ke nak keluar ke tang mana?
Kalau korang, saya kata, korang tak keluar pergi belajar. Korang keluar pergi mengayau, jalan-jalan, pergi sini sebagainya. Tapi belajar, kenapa tak keluar belajar? Saya kata, pergi keluar belajar. Dia kata bukan itu. Tapi dia kata umat Islam tak baik sebab kita tak buat kerja tu. Saya kata macam mana pula Nabi SAW, para sahabat belajar dengan Nabi baru diorang keluar. Dah alim baru Nabi hantar jadi pendakwah. Yang korang ni berjalan tanpa ilmu ni macam mana? Saya kata. Gitu kan. Bukan maksud dia gitu, dia cakap. Saya kata tak boleh cakap yang tu pasal kalau korang kata korang punya amalan terbaik, bagus, merayau tadi kan. Saya kata masalah tadi, kenapa tak suruh pergi belajar? Tuntut ilmu dulu. Sebab kalau ini cerita kelakar dia. Kalau ustaz je geng tabligh ni yang ikut ni pergi belajar, dia akan tinggalkan tabligh. Dia akan tinggalkan. Banyak saya jumpa, saya bilang dah tengok. Dia akan tinggalkan. Sebab diorang bila belajar, dia akan start tahu, faham, dia tinggalkan. Sebab tajuk asal kita kata dalam masalah hadis tadi, balik pada asal untuk difahami dan diamalkan. Bila kita faham dan amal, kita itulah sunnah sebenar. Bukan setakat hafal hadis saja. Hafal hadis, dengar hadis saya tak guna. Kadang-kadang jadi macam ni lah macam tadi. Dia tak faham hadis dah mansuh, kefahaman dia ada kefahaman orang awam. Dia beramal dengan hadis tadi sedangkan hadis tu bukan dikendaki sedemikian. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi. Al-Khattabi kata, dia kata wa kana ba'du masyayikhina. Dia kata dahulunya sebahagian syekh-syekh kami yarwil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an hilaqi qabla salatil jumu'ati bi iskanil lam. Dia kata yakni naha an halqi, dia matikan lam tu. Dia kata Nabi melarang daripada hilaq. Hilaq ni maknanya ni buat bulatan. Buat bulatan-bulatan, bulatan-bulatan sebelum solat Jumaat. Maksudnya bila solat Jumaat tu pasal orang tu masuk. Ni ada jadi kes soalan. Ada seorang pelajar tu tanya saya. Dia kata apa hukum tazkirah sebelum Jumaat? Pasal hadis ni. Hadis ni datang sahih. Nabi larang buat bulatan dalam masjid sebelum solat Jumaat. Sebab bila kita buat bulatan, orang terganggu untuk solat. Sini ada satu grup, sana satu grup. So jadi soft akan tak betul. Orang patut isi soft rapat-rapat, penuh-penuh daripada awal. Walaupun kita dalam masyarakat Melayu kita semua ada jarang-jarang. Kita dah lepas azan pertama pun pergi depan tu ada lagi ruang kosong. Sepatutnya dah isi waktu ketika tu rapatlah. Tak ada siapa boleh masuk ke depan dah. Yang kadang-kadang kes langkah bahu ni, inilah kan Nabi larang kita melangkah bahu untuk pergi ke depan. Ni Nabi sebut terang-terangan. Cuma ialah benda tu timbul tajuk, geng-geng ni kata yang melangkah bahu ni, dia kata tapi depan tu kosong, dia tak masuk. Balik pada asal dua-dua sekali. Orang yang datang awal patut isi soft tu biar rapat. Orang yang datang kemudian jangan langkah walaupun nampak ada kosong. Adab dia tunggu situ, pasal awak langkah orang awak kacau orang. Nabi tengah berkhutbah sekali tu, Nabi nampak seorang lelaki duduk langkah bahu orang. Nabi kata, "Ya fulan, kif?" Nabi kata, "Berhenti. Engkau dah mengganggu." Dia kata, "Nabi faqad adzait." Engkau mengganggu. Nabi suruh dia berhenti kat situ. Jangan jalan lagi. Nabi kata. Dia sibuk langkah bahu orang nak ke depan. Tapi itu bayangkan dalam keadaan kita tak buat bulatan. Bayangkan zaman tu ada contoh kita nak sembang dengan dia. Lepas tu kawan lain pun sembang, macam sibuk sembang dengan Ali ke, dengan Omar ke, dengan Abu Bakar ke. So dia buat bulatan-bulatan. So Nabi larang kalimah tadi dalam hadis tu al-hilaq, buat bulatan-bulatan kan, kumpulan-kumpulan sebelum solat Jumaat. Sebab cerita dia pasal nanti akan mengganggu soft dan menyekat orang daripada betul dalam soft dan memenuhkan soft. Itu tajuk dia. Ini para ulama jelaskanlah. Dan kedua memang kita tahu bahawa nanti kejap lagi imam naik mimbar akan sebut khutbah, kita kena tumpu pada imam cakap. Tak usah sibuk dengan, kalau kawan kita ni ustaz sekalipun, dia duduk dalam masjid, jangan sibuk tanya dia, tunggu khutbah tu. Pasal sibuk-sibuk dengan ni, pasal ini wajib. Tanya orang tadi mungkin tak wajib lagi. Jadi benda ni dia kata, jadi Al-Khattabi kata sebahagian syekh-syekh kami dahulu riwayatkan hadis bahawa Nabi melarang daripada hilaq sebelum solat Jumaat. Tapi dia riwayatkan bukan hilaq. Dia sebut dengan halq. Bulatan. Bukan ni, cukur sebelum Jumaat. Naha anil halqi qabla al-jum'ati. So sedangkan ini tak wujud. Kisah ni, tajuk ni tidak wujud. Maksudnya hadis itu, maksud sebenar ada bulatan-bulatan tadi, bukan cukur kepala. Mana ada kita upacara cukur kepala sebelum Jumaat?
Apa kaitan dia kan? Bagi tahu baru kalau anda kata apa, kalau orang tu pergi ke Mina sebagainya kan, kalau musim haji sebagainya, atau untuk pergi apa? Pergi umrah kan. Dia tahallul sebelum solat Jumaat. Umrah solat Jumaat. Okey je. Tak ada tajuk. Mana ada hari Jumaat tak boleh sebelum solat Jumaat? Mana ada? Cukup kepala. Hadis bukan cukup kepala. Tengok. Dia sebut kat sini nak ceritakan sebahagian guru dia yang hafal hadis. Kadang-kadang baris pun tersasul. Tak tahu maksud. Dan bahkan kalau kita fikir balik, kalau dia hafal hadis tu saja tanpa dia bincangkan maksud, dia akan terus baca macam itulah. Tapi kalau dia bincang maksud, dia mungkin dia start, takkan macam ni. Takkan cukur kepala, kenapa pula? Faham kan? Nabi melarang cukur kepala sebelum solat Jumaat. Apa kaitan dia? Tapi kalau kita sebut Nabi melarang buat bulatan dalam masjid sebelum solat Jumaat, itu betul. Itu maksud dia. So dia boleh betulkan. Kadang-kadang dengan belajar tentang kefahaman hadis tersebut, seorang tu boleh faham matan dia betul ke salah. Tapi kerana dia hafal sahaja tanpa bincang matan, itu Khattabi kata dia riwayatkan hadis tadi dengan lafaz Nabi melarang nahar anil halqi, daripada mencukur sebelum daripada solat. Sedangkan Nabi larang daripada buat bulatan-bulatan dalam masjid sebelum daripada solat Jumaat. Sebab nanti akan mengganggu jemaah lain untuk datang masuk dalam saf. Ini betul Sebab tu memang kalau dia kata pengajian dia buat sebelum solat Jumaat macam tu, tuan-tuan bayangkan dekat Masjid Nabawi, Masjid Haram, kan kena kabut. Sebab tu tak ada sebarang kelas-kelas dibuat sebelum daripada solat Jumaat. Ini yang jadi hujah tajuk bagi orang yang tak setuju dengan dibuat tazkirah sebelum solat Jumaat. Pasal nanti ada orang akan tak duduk betul, nak berdiri, lepas tu orang tu bercakap dia nak solat payah sebagainya. Ala kuliah macam itulah. Orang kadang dia buat bulatan, tapi normally tazkirah duduk depan. Cuma sebenarnya redundant. Khatib tadi akan boleh sampaikan semua. Dia kadang-kadang ada orang dia anggap pasal apa? Pasal macam di Kuala Lumpur kadang, belah Selangor. Dia orang pergi office, pergi masuk masjid untuk Jumaat. Solat So jadi dia orang Jumaat tak cuti. So dia solat-solat tu dia ngantuk, dia tidur. Tengah khutbah tu dia tidur. Sebelum khutbah dia segar lagi. So kadang-kadang pihak masjid duk buat tazkirah 2 kali ganda ni sebab nak pastikan orang dengar nasihat. Niat dia baik tapi kadang-kadang boleh tu melanggar juga. Macam kes Ramadan lah. Tazkirah Ramadan tu tak perlu pun. Qiyam Ramadan tu dah cukup. Tapi pasal kes ni, geng-geng ni tak datang masjid kecuali Ramadan. AJK masjid, orang ni tak datang kecuali Ramadan. So kita pun bantai bagi dia orang tazkirah. Itu cerita dia. Sebab dia kata orang tak dengar. Kadang-kadang himpunan manusia ketika sebelum Jumaat tadi, dia lebih banyak sedar lagi banding ketika khutbah. Time khutbah tu dah syahid dah. Putus kepala. Dia tidur tu, tunduk. Orang belakang nampak kepala tak ada. Kepala dia tunjuk kan, kepala dia tu bongkok ni tu. Orang belakang tak nampak tengkuk ni. Saya ada siapa tangkap gambar, dia tengok kepala hilang ketika hari Jumaat. Tak nak tengok ni. Akak-akak pun tak ada datang Jumaat, tak tahulah. Tapi time Jumaat tu lah biasa kadang orang tu dah siap-siap tidur dah. Dia siap nak tidur dah. Sampai ada orang buat lawak, dia kirim dalam WhatsApp kisah orang tu tidur daripada awal Jumaat. Maksud datang masjid tu, sebelum imam naik mimbar, dia sibuk dah cari tiang. Kan kita kan Malaysia kan suka duduk kat tiang. Cik tiang. Kuliah subuh pagi tadi pun banyak kat tiang. Saya tak apa lagi kalau kena dengan seorang ustaz tu. Dia seorang ustaz dia garang. Dia ngajar kat Serambut, pergi masjid, kuliah subuh. Pakcik-pakcik lari kat tiang. Tu dia apa? Ni apa kat tiang ni? Dia kata, patutlah belajar lama, tak pandai-pandai. Dia cakap pakcik tu diam tu. Ni. Ada pula cik tiang ni kan. Kita belajar lama tak pandai-pandai sebab ni lah, tak hormat ilmu. Ustaz tu bagi macam tu je. Pagi-pagi kelas subuh dia bagi direct. Saya tak buat macam tu lah kan. Tapi saya tengok juga jiling pakcik tu. Dia seronok nak sandar kat tiang. Patutnya datang ke tengah. Memang ikutkan kepada tu kita rapat kepada majlis, bukan kita makin duduk ujung-ujung sebenarnya. Tapi macam inilah geng-geng bas sekolah kan, budak-budak lelaki kan suka duduk belakang. Dia tak suka duduk depan. Belakang mudah nak buat bising sebenarnya kan. Itu kadang-kadang perangai itu kena ubah dah. Awak bukan budak sekolah lagi. So datang dekat. Dalam majlis di masjid patutnya datang dekat.
Tapi kadang-kadang saya tak nak panggil pasal kita takut orang kata suruh kita tak masuk kat dia. Tak masuk kat kita. Tapi sebenarnya adab dengan ilmu tadi kena datang dekat, jauh. Allah Alam, dia kata pasal sekarang speaker dah ada, semua tempat kita akan dengar. Allah Alam. Tapi dari segi asalnya ustaz tu garang sikit lah. Dia bantai direct. Ni salah ni ustaz. Dia kata. Ini contoh lah. Jadi memang kita kata kadang-kadang kes ni kan, kefahaman ataupun apa tentang hadis tadi, kadang-kadang orang tu dia hafal saja tak faham. Itu contoh macam Khattabi cerita tu, itu contoh guru-guru dia tu hafal tapi tak faham. Hafal tapi tak faham. Sebab diorang riwayatkan hadis tadi dengan lafaz yang salah. Kalau dia kata dia mula ada kefahaman, dia kan tahu lafaz salah. Sebab tak kena lafaz sebut. Maka memang dulu ulama-ulama hadis kan, macam contoh macam apa, bila time apa berlaku tashif. Tu tashif. Tashif ni maksud dia dalam tulisan hadis tadi tersilap tulis. Sepatutnya tak ada titik, jadi ada titik. Sepatutnya titik 2 di atas, jadi titik 2 di bawah. Contoh ini, contoh baca kalimah takhayyama. Takhayyamim. Takhayyama. Dia dalam hadis, tuan-tuan pernah dengar Nabi pakai cincin batu akik? Okay. Sebenarnya hadis konon Nabi pakai batu akik tu sebenarnya adalah salah, tak wujud pun. Sebab kalimah yang betul dia takhayyama, bukan takhattama. Takhayyamim tertukar takhatamim. Bila baca takhatamim, takhattama, bukan takhayyama, maksudnya Nabi pakai cincin batu akik. Takhayyama bil akik. Batu akik Nabi pakai. So dia kata akik Yaman tu, yang akik jadi mahal tu. Kami kat Yaman, akik Yaman tu kan, beli sebiji tu dalam RM2 je. Lintas sempadan jadi 120. Mulai daripada sini bawa pergi ke Mekah, orang jemaah haji Malaysia beli 120, RM60. Kat Yaman RM2 je. RM2 je kan, pergi dekat tempat canai batu tu, RM2 je seketul. Tuan-tuan pergi beli dekat Mekah tu. Kami datang di Yaman, kan belajar kat Yaman. Tapi tengoklah orang tu buat kerja. Dia canai batu, ada batu besar. Dia pusing benda tu, dia letak macam batu tu dekat ujung kayu. Ada orang bagi licin. Memang dia orang buat kerja macam tu lah kan. Orang-orang buat kerja batu tadi. Di Yaman beli harga 100 rial, RM2. Pergi ke Saudi, batu yang sama jadi harga RM120, RM120. Oh. Kes sebab apa? Sebab tadi, hadis tadi. Jadi para ulama jumpa balik macam kes ni, Al-Khattabi dia sebut. Memang dia ulama hadis. Dia sebut tentang sebahagian guru dia, hilak jadi halq. Al-hilak, bulatan, jadi halq, cukur. Macam juga takhayyama tadi, dengan takhattama, sebahagian perawi hadis tadi, dia baca dengan bukan takhayyamim, takhattamim. Maka jadilah maksud dia, Nabi bercincin dengan batu akik. Sedangkan Nabi berkemah di akik kat Mekah, ada satu lembah akik. Lembah tu nama akik. So dekat situ Nabi berkemah di situ. Nabi berkemah di akik. Tiba-tiba Nabi pakai cincin batu akik. Okey, yang silap siapa? Perawi hadis lah. Bukan orang lain. Pasal yang meriwayatkan hadis tadi, dia yang silap. Okey, dan benda tu kekal jadi hafalan sampailah ada ulama betulkan. Sebab apa? Macam tadi Khattabi cakap kan. Sebab memang ada orang tu dia ingat kan, dia tak sibuk baca, dia sibuk hafal. Dia tak check pun apa hafalan dia. Dia tak nak tahu pun maksud apa yang dia hafal tadi. So dia cerita. Lepas tu orang lain betul, salah lah, baru sedar. Macam Khattabi, dia faham salah tu. Tapi dia kata guru dia sendiri ada yang riwayatkan hadis tadi dengan hilak, bukannya halku, bukan al-hilak. Ha baris bawah, lam baris atas, hilak. Bukannya al-halku, bukan ha baris atas, lam mati. Tapi dia orang riwayatkan dengan sebut al-halku, bukan al-hilaku. Itu contoh macam takhayyama, takhattama tadi. So tashif berlaku macam salah tulis hadis tadi, tersilap titik ke, tersilap tersilap huruf ke, benda tu berlaku sebab kerana perawi tadi tersilap. Tapi kesilapan berlaku sebab apa? Sebab dia tak check balik matan dia hafal. Kalau dia check balik, dia akan dia akan kan, takhayyama ke takhattama. Takkan Nabi pakai cincin batu akik, riwayat lain tak ada. Kalau dia buat bandingan, dia akan jumpa salah. Tapi kerana apa? Dia hafal macam tu je.
Sampai ke orang kita sekarang ni pun ada lagi menyangka bahawa Nabi pakai batu akik. Nabi pakai cincin batu akik. Cincin yang Nabi ada satu jenis je. Itu cincin yang Nabi guna untuk khatam, chop. Yang Nabi buat benda tu, suruh para sahabat buat. Sebab ketika tahun ke-7 Hijrah, Nabi mula start hantar surat ke raja-raja. Raja Parsi, Raja Rom dan sebagainya. So surat tu tadi, para sahabat yang pernah berurusan dengan negara-negara tersebut, dia kata pada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, diorang ni kalau tak ada khatam, tak ada seal, diorang takkan terima surat. So dia kata buat. Dia kata buat. So diorang buat tu. Cincin tu bukan nak tayang kat orang kan, ada power ke, kalau cium masuk syurga, tak. Cincin tu betul-betul untuk sekian. Sebab tu yang kata pakai kat jari kelingking tu untuk, faham tak? Macam tu. Yang tu kan, untuk chop. So apa kaitan dia? Pelik kan? Tapi ala kulli hal, itu je cincin yang ada, Nabi ada. Saya ingat dua tu soal. Tu geng ni jugalah, geng apa Pakistan India ni. Yang geng tabligh ni kan. Dia tengok saya tak ada cincin. Cincin akik. Dia kata, asal tak pakai cincin? Saya kata, ada dah, cincin kahwin. Kenapa tak pakai satu lagi? Saya kata, kenapa? Kan Nabi pakai. Semana muka dia. Tengah pakai ihram ni. Memang nak bertekak lah saya dengan dia. Ihram, belum lagi masuk manasik kan. Saya pergi naik tingkat atas hari Jumaat. Saya naik tingkat atas. Kan, nak tunggu solat Jumaat. Dia sound saya macam tu. Dia duduk sebelah saya. Lepas tu dia pergi cakap macam tu. Dia kata, asal tak pakai cincin? Kan sunnah. Saya pandang muka dia. Siapa cakap? Oh, dalam Bukhari ada. Dia cakap yang tu. Dia lupa yang cincin Nabi pakai untuk itu je. Mana cincin hiasan Nabi? Ni, Nabi tak ada cincin hiasan. Orang lelaki pun pakai pun macam ni, tanda dah kahwin. Itu je. Cuma memang tak salah kita berhias kan. Cuma nak kata sunnah, saya kata jangan. Oh, dia kata aku tak tahu. Dia kata. Saya kata mana ada. Engkau tak ni, Bukhari ada. Saya kata tak ada. Dia cakap baik dengan dia. Dia cakap Arab juga dengan saya kan. Saya kata tak ada. Dia cakap English. Saya tak ingat dia cakap apa. Saya dengan ini ada separuh tu pun cakap Arab, dia tak cakap English je. Jadi bila dia cakap itu, dia kata ada dalam Bukhari. Saya kata tak ada. Dia kata. Tapi dia berkeras lah kata ada sebab Maulana kata ada. Maulana kata ada. Ada yang pakai cincin batu akik tu, batu. Dia nak batu akik tu. Pasal takhayyama dengan takhatama tu tinggal di tu je. Ni problem sekarang. Kita suruh orang buat sunnah, kita tahu benda tu kan sunnah pun. Okey? So, jadi itu contoh Al-Khattabi. Qala, berkata lagi Ibn Jauzi, wa akhbarani annahu baqiya 40 sanatan. Dia kata dan diberitahu aku Al-Khattabi dia kata wa akhbarani, dan diberitahu aku annahu baqiya 40 sanatan la yahliku ra'sahu qabla as-salah. Berarti orang tu dia kata, okay, nak tahu guru dia betul ke silap, kefahaman tadi bukan setakat lafaz. Dia faham pun salah. Bahkan guru dia, Khattabi kata, guru dia kata, beritahu aku bahawa dia 40 tahun tak cukur kepala sebelum solat. Lepas tu dia Al-Khattabi tegur. Dia kata apa? Qultu innama huwa al-hilaq. Al-Khattabi kata, ia sebenarnya hilaq bukan halq. Jam'u halaqatin, kata ganda bagi halaqah, bulatan-bulatan. Ini dalam masjid dia kata. Wa innama karihal ijtima' qabla solah lil ilmi wal mudzakarati. Dan dia kata hanya dan Nabi larang ni makruhkan untuk perhimpunan sebelum solat untuk ilmu ataupun untuk mudzakarah tu yang saya sebut tadi. Pasal waktu kita akan dengar imam punya, kalau dengar ada orang ni punya, kan nanti imam punya jadi tak best. Sebab kena faham, pasal memang dalam kes Nabi SAW bila beri peringatan kepada para sahabat, Nabi selang-seli kan. Nabi tak buat tiap-tiap hari. Ada hari, bukan jumpa-jumpa je. Qala Rasulullah, Nabi tak terus bercakap macam tu, tak ada. Nabi tak terus menasihat. Nabi selang-seli kan. Maka memang para sahabat kata, kana Rasulullah dahulunya Rasulullah yatakhawwalna bil mau'izati. Selang-selikan kami dalam beri bimbingan. Makhafata as-sa'amah, bimbangkan kami akan jemu. Memang kalau kedengar panjang jemu. Betul ada kes macam apa, kes apa? Akak-akak bulan Ramadan kan, saya kata cabut plug televisyen. Lepas tu ada separuh tu bising. Dia kata, tapi ustaz kat televisyen ada banyak ceramah. Saya kata udah lah kan, ceramah tu ada time dia. Yang ni biarlah rehat, ceramah kejap. Kan padahal bukan apa, pasal televisyen tu macam benda ada. Awak tak tengok ceramah je, awak tengok drama sekali. Drama bulan Ramadan kan. Drama Ramadan. Nur kasih. Menggelupur orang. Tak sibuk jaga waktu doa, tak ada. Tak sibuk bukan qiyam malam. Sibuk berkenaan dengan drama.
Ini syaitan datang dia bentuk lain lah, bentuk pakai tudung. Tentang Ramadan kan. Cerita tentang jiwa. Tak ada kerja lain, mungkin ibadat lagi baik. Sibuk televisyen tu apa. Tapi bila kita bagi tahu jangan, dia kata nanti terlepas ceramah. Saya kata macam ni. Memang kita kena selang-seli kan. Kalau manjang dengan ceramah, kita akan jemu tau. Kita cakap, kita kan dah dengar dah. Bila tengok ustaz dengar, dah dengar dah. Sebab tu tak dibenarkan kita tumpu pada satu je. Lepas tu Nabi tak larang para sahabat untuk impun. Jadi sebab tu Al-Khattabi terangkan pada guru dia. Dia cakap kepada guru dia, ini larangan daripada apa? Daripada sebelum solat untuk ilmu ataupun tazkirah, peringatan. Wa amara an yushtaghala bis salah. Dan Nabi perintahkan supaya orang tu sibuk dengan solat. Dan ini betul yang pada masyarakat Islam kita di Malaysia ni saya perhatikan tak berlaku. Sebab sebenarnya para sahabat Nabi SAW bila mereka masuk masjid pada hari Jumaat, sebelum solat Jumaat, sebelum imam naik ke mimbar atau sebelum azan dia orang akan sibuk solat. Solat, bangun solat. Sebab para sahabat Nabi memang seperangan macam tu, macam disebut dalam akhir surah Al-Fathu. Tarahum ruk'an sujada. Engkau akan nampak orang bersama Muhammad ni banyak rukuk, banyak sujud. Mana sering solat, ada masa kosong je solat. Bahkan benda ni macam dalil juga bahawa macam kalau kita nak mengulang hafalan kita, ulang dalam solat. Banyak orang ulang kat luar tak ingat. Kalau tuan-tuan ada hafal Quran kan, hafal Quran ni nak ingat lekat dalam kepala dalam solat sunat. Baca ulang dalam solat sunat. Barulah lekat. Itu sebab kenapa tak pertama ni asyik ina atau ina aje. Sebab tak ulang dalam solat sunat tadi. Cuba baca dalam solat sunat tadi. Surah-surah yang kita dah hafal, baca dalam solat sunat tadi. Itu cara mereka ulang kaji Quran dalam solat. So para sahabat Nabi memang mereka dilihat banyak rukuk, banyak sujud. Kita zaman sekarang tak banyak macam tu. Saya perhatikan banyak orang tak nak masuk masjid, duduk baca Quran sebagainya. Kalau dia bangun solat kan, itu yang sebenar. Memang Nabi suruh macam tu. Sebab tu bila kosong waktu tu ialah sekali pihak masjid panggil orang bagi tazkirah. Daripada buat WhatsApp lah. Ada saya jenguk orang tu dekat mana? Dekat Subang. Budak tu rasa nak pijak kepala dia. Tengah-tengah imam khutbah dia main game. Imam tengah khutbah kat depan, kita masuk masjid lewat. Tengok tengah main game kat situ. Kita geram ni budak ni. Kalau bukan Nabi kata kan, jangan jangan kata diam pada orang lain kan. Rasa sepak tu budak tu. Dia main game tengah-tengah imam khutbah depan, dia main game kat belakang ni. Gila tak gila? Nak tengok, nak tunjukkan banyak kelalaian daripada imam. Pasal dengar imam tu mesti. Kita bila kita ni attentif pada imam, itu nilai pahala Jumaat kita. Tidur tu, macam kes dia kan. Dia datang terus sandar tidur. Cerita kelakar dia kata apa? Saya tidur, lepas tu cik-cilik orang kejut dah. Suruh solat. Ini apa cerita ni? Tak ada khutbah. Bukan tak ada khutbah, awak tidur sepanjang solat. Sepanjang khutbah tadi tidur. Orang kejut, suruh bangun untuk solat. Dia tak sedar daripada mula solat tadi, mula khutbah tadi, dia sandar, dia raib sampai imam habis khutbah. Orang macam ni patut pergi wuduk balik. Kalau dia kata punggung dia rapat sekalipun, tantah dia dia tak sedar, mungkin dia angkat punggung dia. Tengah tidur tadi. Jadi kes tau, ada orang tu dia tidur kononnya punggung rapat. Tapi bila dia terkentut, tengah-tengah tidur tu, kawan sebelah kata, "Bang, abang kentut tadi." Yang mana ada? Awak tak sedar. Sebab tu syarat sebetul masalah tidur tadi hilang akal. Kalau terlelap sekejap tak apa. Kalau terlelap panjang, khutbah kena setengah jam atau 40 minit. Mula khutbah sampai habis khutbah tak dengar apa. Masalah. Kalau ada innal hamdalillah tak apa lagi. Tak ada dengar langsung. Tak boleh. Kena ada sikit lah. Kalau kita tahan mata pun terlelap sikit-sikit tu tak apa lagi. Hari ini daripada awal sampai habis tak tahu imam cakap apa. Khutbah dah ke? Khutbah dah ke? Itu tak sedar diri lah. Keadaan macam tu memang kita kata pergi ambil uduk balik. Kita bimbang, kita kentut tak sedar. Memang kita kata memang keadaan tadi bahaya. Jadi maksudnya Nabi perintahkan untuk sibuk dengan solat. Wa yunsata lil khutbati, dan diam ketika khutbah. Ketika tu sibuklah solat dan diam ketika khutbah. Dia kata qala farajta alayya wa kana minas salihin. Dia kata guru dia bila dengar Al-Khattabi cakap, dia kata apa? Engkau telah lapangkan untuk aku. Dan Al-Khattabi kata guru dia ni di kalangan orang soleh, orang baik. Dia dengar teguran anak murid dia,
Dia relax. Maksudnya anak murid dia yang belajar hadis dengan dia lagi faham banding guru tadi. Guru tu pun tak nampak. Dia dah hafal. Jadi anak murid tegur. Bukan macam tu. Kan? Bukan al-halku, al-hilaku. Dia kata, pasal dulu larang sikit. Jadi Al-Khattabi jelaskan. Baru dia, dia kata, kau lapangkan dah. Kau dah buka, lapangkan untuk aku. Dia kata. Dan dia kata guru ni orang soleh. Tapi banyak guru zaman sekarang jangan tegur. Lagi tegur, awak tahu apa? Dia marah anak murid dia pula. Ini kena faham Okay, dia kata dan wara'aina fi zamanina may yajma'u al-kutuba wa yuksiru sima'a wa la yafhamu ma hassala. Dan kita lihat pada zaman kita, ini Imam Al-Jauzi kata, pada zaman kita ni orang-orang yang menghimpunkan kitab-kitab, kumpulkan buku-buku, banyakkan mendengar hadis dan sebagainya, tapi tak faham apa yang dia himpunkan, apa dia hasilkan. Wa minhum man la yahfazul Quran. Ada mereka ni tak hafal Quran. Ini sekarang banyak jadi. Sibuk belajar sunnah, Quran tak pernah hafal. Ini sangat salah. Sebab kalau di tanah Arab, diorang hanya akan belajar matan-matan hadis lepas dah hafal Quran. Sebelum hafal Quran, matan hadis jangan sentuh. Dah hafal Quran dulu. Dah hafal Quran dan baru masuk. Banyak saya perhatikan macam ni. Kadang-kadang orang tu hafal hadis, ayat Quran pun tak ingat. Ayat Quran tak ingat. Tak boleh. Sebab dia kena dahulukan Quran dulu. Memang kita betul faham. Dari konsep beramal dengan Quran, hadislah lebih kuat. Sebab hadis ini cara amal Quran. Maksudnya bila Quran kata aqimus solah. So kita buka, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Di situ kita dapat laksanakan aqimus solah tadi. Aqimus solah tu arahan, tapi nak laksana kena tengok hadis. Tapi problem dia, aqimus solah tu awak tak hafal, mana boleh? Sebab tu bila dalam belajar fiqh dan sebagainya kan, diorang akan kumpulkan dalil Quran, kemudian baru sunnah, kemudian baru ijma'. Supaya orang tu faham benda yang kita buat ni datang dari Allah, dari Rasul, dan juga kesepakatan para sahabat, tak ada percanggahan pun pada perkara itu. Baru betul. Baru kuat kita pegang amalan tadi. Ini memang Allah Ta'ala perintahkan sebab Quran kata. Kadang-kadang banyak macam dia kata kat sini tak hafal Quran pun. Tapi sibuk dengan sunnah. Sibuk hafal hadis kan. Tapi tak hafal Quran. Mana boleh? Sebab hadis ini unjuran bagi pemahaman untuk Quran. So Quran awak tak hafal, mana boleh? Kena hafal Quran. Kalau boleh habiskan masa, contohnya pergi dengan hadis, habiskan masa dulu untuk hafal Quran. Ini banyak kes saya perhatikan memang betul. Wala ya'rifu arkanus solat. Kadang-kadang tu rukun solat pun tak tahu. Lagi masalah juga. Hafal hadis, rukun solat tak tahu. Fatashaghala haula'i ala za'mihim bi furudil kifayati wa furudil ain. Dia kata lalu tersibuk kumpulan-kumpulan ni ala za'mihim, ikut sangkaan mereka dengan fardu kifayah berbanding fardu ain. Fardu kifayah maksudnya kalau ada ulama lain hafal hadis dan sebagainya, awak tak payah pun tak apa. Tapi yang fardu ain untuk awak kenal kitab Allah Ta'ala, tu fardu ain kat atas setiap Muslim. Itu sebab tu kenapa di tanah Arab macam orang hafal Quran, gelaran hafiz. Al-Hafiz, gelaran untuk orang hafal hadis. Sebab apa? Sebab Quran tak ada gelaran. Orang tu hafal Quran biasa. Anak-anak hafal Quran ni biasa. Tapi kalau dia kata di dalam masyarakat kita tak. Kita gelar hafiz sebab apa? Hafal Quran tu jarang. Pada masyarakat mereka hafal Quran tu biasa. Sebab tu diorang lepas hafal Quran baru start hafal matan hadis. Ada diorang cetak Sahih Bukhari tu dalam bentuk buku kecil. Duk pegang hafal. Tapi Quran dah lepas baru diorang hafal hadis. Itu betul Dia kata wa itharu ma laysa bi muhimmin alal muhimmi min talbis iblis. Dia kata dan dia melebihkan apa yang bukan penting ke atas yang lebih penting. Daripada apa? Sebab kesamaran iblis. Ini kumpulan yang pertama dia kata. Okey. Mereka sepatutnya jaga nak sahih dan dhaif hadis tadi bezakan. Tapi iblis kadang datang pasal sibuk nak dapatkan sanad tinggi dan sebagainya, diorang akan terpesong juga. Okey. Bagi kedua di kalangan para ulama hadis ni adalah kaumun aktsaru sama al hadis. Mereka banyakkan, satu kaum yang banyak dengar hadis. Walam yakun maksuduhum sahihan. Tapi tujuan mereka dengar hadis ni tak sahih. Tak macam kumpulan pertama tadi. Wala aradu ma'rifatas sahih min ghairihi bi jam'i turuqi.
Dan dia tidaklah inginkan, mereka ni taklah inginkan mengenal hadis yang sahih berbanding selain yang sahih dengan menghimpunkan jalan-jalan periwayatan. Wa inna makana muradu al-awali wal gharaib. Tapi dia cuma nakkan apa? Mana yang lebih tinggi dan mana lebih pelik. Pelik. Makin pelik, itu dia sibuk. Yang kumpulan pertama tadi, dia tak sibuk sanad. Banyak dia sibuk berkenaan dengan kumpulkan yang sahih bandingkan sahih dan dhaif. Yang ini pula kumpulan yang dia tak sibuk sahih dhaif. Mana makin pendek, mana makin pelik, itu dia amalkan. Ini kumpulan ni macam kalau kat Malaysia saya perhatikan banyak kumpulan ahli bid'ah buat macam ni. Macam baru ni ada seorang ustaz tu, dia sebut berkenaan dengan selawat ke atas Nabi. Lafaz dia sebut tu 1 dan 2 betul. Nabi kata man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa selawat kat atasku 1 kali, kan? Allah Taala selawat kat atas dia dengan selawat tadi 10 kali. Barang siapa selawat kat atasku 10 kali, Allah Taala selawat kat atas dia 100 kali. Itu betul. Ditambah. Barang siapa selawat kat atas Nabi 1000 kali, 100 kali, Allah Taala selawat kat atas tu 1000 kali. Barang siapa selawat 1000 kali, nanti dia dengan aku bahu belaga dalam syurga. Bahu dia dengan bahu aku belaga dalam syurga. Dua yang riwayat belakang tu maudhu'. Bukan dhaif tau. Maudhu'. Ada penipu dalam perawi tu. Ustaz tu selamba dengan serban tingkat dia kata, ini sekian. Lepas tu kita dah bagi tahu dah dengan orang ramai. Jangan ambil hadis daripada pak cik ni, jangan cik dengar pun ceramah dia. Tiba-tiba ada juga orang pergi dengar. Lepas tu jumpa kita, ustaz betul ke tak? Saya kata siapa cakap? Saya kata nama orang tu sendiri dah awal-awal dah kita reject. Memang penipu besar. Banyak menipu hadis-hadis Nabi. Hadis tak ada, dia kata ada. Bahkan dia orang suka cerita pelik-pelik. Sebab hadis tu pada 2, 1 selawat balas 10, 10 selawat balas 100. Okey, betul. 100 selawat balas 1000 nanti bertembung bahu dengan Nabi dan syurga. Syurga luas kan? Luas ni syurga ni, orang paling rendah dapat syurga, dapat macam dunia 10 kali ganda. Siapa raja paling dunia, paling kaya, ni orang paling rendah, syurga paling bawah. Dia punya dapat syurga tadi, syurga dia sebesar raja paling kaya dunia tapi 10 kali ganda. Tang mana nak daga bahu? Orang atas macam nak daga bahu dengan Nabi. Ini bawah ni. Macam tu luas ni syurga tadi. Ada pula tiba-tiba datang bantai, dia kata, ini laga bahu dengan Nabi. Ini lah geng-geng apa ahli bid'ah ni suka macam tu. Si kumpulannya ni dia suka cek pelik-pelik, dia kata. Fatafu buldan, lalu mereka ni memusing seluruh negeri. Liyaqul ahaduhum laqitu fulanan waliya min asanid ma laysa li ghairi. Dan dia cari jalan tadi, dia kata, aku jumpa si fulan dan aku ada sanad-sanad yang tiada orang lain ada. Dia kata, aku je ada, orang lain tak ada. Aku ada yang ni, aku ada yang ni, yang pelik-pelik, dia kata. Wa indi ahadis laysat inda ghairi, dan aku ada hadis yang tak ada pada orang lain. Itu cerita dia lah. Kita belajar yang sahih, sebut sampai 10, habis dah. Dia bantai 100, dapat 1000. Kalau 1000, nanti belaga bahu dengan Nabi. Kan? Ini benda-benda macam ni memang diorang saya cari. Macam yang ada hadis yang ustaz tu sama juga dengan ahli bid'ah ni. Dia kata, kalau orang tu ucapkan jazallah kepada Rasulullah SAW, jazakallah khairan Islam muslimin sebagainya kan, ucap kepada Nabi, nanti setiap amalan daripada hari tersebut digandakan kepada ratusan, puluhan dan sebagainya. Tak ada hadis, tak sibuk dengan hadis yang tak sahih. Kenapa? Dia sengaja cari apa hadis yang tak sahih. Ini yang mana pelik. Yang pelik tu dia sibuk sebarkan. Aku ada hadis-hadis yang tiada pada selainku, dia kata. Dia kata waqad kana dakhala ila Baghdad ba'du talabatil hadis. Dia kata dan dahulunya, kata Ibnu Jauzi, masuk kepada kami di Baghdad sebahagian pencari hadis, penuntut hadis. Wa kana yakhudhu syaikha, dia ambil seorang syekh, fa yaqiduhu fi raqqati wa hiya bustan alladhi ala syati Dijlah. Dia dudukkan syekh tu dekat satu kawasan riqah, iaitu bustan, satu kebun yang pada tebing sungai Dijlah. Lalu syekh tu fa yaqra'u alaihi, dia baca pada hadis pada syekh tersebut, wa yaqul fi majmu'atihi, dia kata, dan dia bercakap pada himpunan hadis-hadis dia, haddatsani fulan wa fulan bir riqati. Dia cerita pada aku si fulan di riqah, kawasan berkenaan kebun tu. Wa yuhimun nas annahu baldatul lati binahiti Syam. Sedangkan apa? Orang ramai ingat riqah tu satu negeri dekat Syam. Sedangkan riqah tu nama kebun dekat sungai Dijlah. Disebutlah si fulan bagi tahu aku dekat riqah. Orang ingatkan kawan tu sampai ke Syam. Cerita kat dia.
liyazunnu annahu qad ta'iba fi asfar li talabatil hadis, supaya orang ramai orang ramai menyangka bahawa dia telah berletih penat musafir untuk mendapatkan hadis, padahal dia duduk kat negeri dia je, tak pergi mana pun. Dia bawa syekh tu letak tepi tu, dia betul disuruh syekh tu bercerita hadis, lepas tu dia pun kata si fulan cerita aku dekat rekod, dia tak pergi keluar pun. Dia bawa syekh tu ke negeri dia. Kadang-kadang kita biasa bawa syekh dari luar kan, awak tak pergi keluar pun, nak bawa syekh datang ke sini. Dia pun ada juga perangai, dia nak supaya orang dengar macam dia menuntut hadis dalam banyak. Wa kana yaqidu syaikha bainan nahari Isa wa Furat, dan dahulu yang seorang tu dia dudukkan syekh tu di antara sungai Isa dan juga Furat. Wa yaqulu haddatsani fulan min wara'in nahri, dia kata telah bercerita kepada aku si fulan daripada balik sungai. Maksud dia supaya apa? Orang yang mendengar yuhimu annahu qad abara ila Khurasan, dia pergi ke Khurasan, ke atas sampai ke Bukhara sebagainya untuk cari hadis, padahal dia tak keluar pun daripada Baghdad. Dia tak keluar Baghdad pun, tapi dia main macam tu untuk supaya orang dengar macam dia telah pergi musafir jauh. Wa kana yaqul, dan ada pula separuh ni dia kata yaqul haddatsani fulan fi rihlati atsaniyati wa thalithati, dia kata dah berkata pada kursi fulan pada perjalananku yang pertama, yang kedua, liyu'laman nas qadra ta'ibihi fi talabil hadis, supaya orang tahu kadar keletihan dia dalam mencari hadis, sedangkan dia tak keluar pun daripada negeri tersebut. Ini cara dia kata faba burika lahu, maka dia kata maka tak diberkati untuk orang ni, dia kata wa mata fi zamani talabi, bahkan dia mati pada zaman apa? Menuntut lagi. Zaman dia menuntut, tak sempat pun ilmu dia sampai pada siapa, Allah tak nak matikan, so tak diberkat, dia kata. Qala al-musannif, berkata musannif, lepas kita terang dua kumpulan tadi, kumpulan hafal hadis memang nak cek sahih dhaif, kumpulan satu lagi yang hafal hadis, cari hadis tapi cuma nak supaya tunjukkan dia best. Okey. Qala al-musannif, berkata musannif, wa hadha kulluhu anil ikhlas bi ma'zalin, ini semua daripada keikhlasan terpisah. Wa inna ma maqsuduhum ar-riyasatu wal mubahah, kumpulan yang kedua ni dia kata semua dia keinginan dia adalah supaya dijadikan dia orang ni sebagai kepala dan untuk berbangga-bangga. Gitu. Walidzalika yattabi'una syadzal hadis wa gharibahu, kerana ini kumpulan ni dia cari hadis-hadis yang syadz, yang pelik, dan juga yang gharib, yang asing, yang orang tak pernah dengar, itu sibuk. Kadang-kadang benda tu hadis yang sahih tak ada, orang cari hadis yang pelik-pelik, kenapa tak tahu? Wa rubbama zafira ahaduhum bi juz'in fihi sama'u akhihi al-muslim, dan dia kata mungkin dia dapat memperolehi seorang tu satu juzuk daripada hadis yang dalamnya pendengaran saudaranya yang muslim yang lain, tapi dia sembunyikan. Dia dapat bukan dia pergi, kawan ni yang pergi dengar, dia dapat daripada kawan ni, dia sorokkan nama kawan ni, dia letak nama dia atas, konon macam dia yang pergi dengar. Dia tafarradahu bi riwayati, maka kadang mungkin dia sorokkan tu supaya apa? Supaya dia bersendirian dalam riwayat, sedangkan yang dengar kawan tu kan, atau kawan dia dengan kawan tu. So untuk supaya orang ingat dia seorang je ada, dia buang nama kawan tu. Dia kata waqad jamutu huwa wala yarwihi, tapi dia kata mungkin kali-kali dia ni mati dia, tapi tak riwayatkan pun hadis tadi. Fayafutu syakhsain, lalu dua-dua dia sorokkan orang, lagi dua-dua hilang. Hadis tu hilang terus sebab perangai dia sorok. Kalau dia kata orang sebut tentang satu lagi, mungkin jumpa jalan lain, tapi dia sorokkan hadis tadi, kata dia seorang dengar, hadis tu rosakkan sebab dia je. Ini contoh dia kata warubbama, ada barangkali rahala ahaduhum, akan bermusafir, berjalan, berihlah seorang mereka ila syaikhin, kepada seorang syekh, awal ismihi qaf atau kaf, yang awal nama dia qaf atau kaf. Dia kata liyuktaba dzalika fi masyikhatihi fahasbu, bahkan dia tak kisah nama tu qaf ke kaf, yang penting dia tulis nama syekh tadi ada pada dia dan cukup. Semua ni untuk supaya dia dapatkan kedudukan, biar orang nampak dia ni telah berjaya mendapatkan hadis yang banyak. Ini antara benda-benda tersebut. Okey. Oleh kerana kita bincang tentang hadis ni, tentang ashabul hadis ni, kita nanti insya-Allah akan masuk kepada masalah tajuk kita tuduh orang dengan tak betul sebagainya, dan juga mengumpat. Dia ada satu bab khas. Sebab benda ni pun jalan masukkan syaitan kepada seorang yang hafal hadis. Sebab betul dalam konteks ni, betul ulama-ulama hadis bila dia nukilkan orang ni tidur dalam kelas ke, yang ni sekian ke, diorang ceritakan. So benda ni macam mana kadar boleh, kadar tak boleh. Sebab kita kena faham, kadang-kadang memang betul ada orang tu patut didedahkan keburukan dia, ada orang mungkin dah keburukan dia tak padan untuk didedahkan. So berapa kadar
kebolehan dalam kes ni, ashabul hadis ni, banyak mana dia orang termasuk dalam bab ni. Bab macam kes mengumpat kan, banyak mana. So, kita kata orang ni buruk hafalan. Kita ngumpat dia yang suka, mana suka. Ataupun dia ni sekian-sekian, atau dia ni sekian-sekian kan. So banyak mana kadar yang dibenarkan. So Ibnu Jauzi ada kumpulkan pada tajuk berikut, insya-Allah nanti kita bincangkan. Dia sentuh sikit berkenaan masalah ghibah, mengumpat, dan juga masalah memburukkan, menjatuhkan kedudukan seorang dan mengumpat. Apa kadar dia? Pasal ashabul hadis ni memang bab ni dia akan timbul. Masalah tahzir dan sebagainya, insya-Allah nanti kita bincangkan pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ada tak ada? Tak ada. Kita bukan ahli hadis tapi ingat bab mengumpat dengan kita jatuhkan orang, jatuhkan kedudukan orang ataupun mengumpat, nanti kita bincang pada bulan depan. Pasal ni termasuk dalam bahagian khas dalam talbis iblis kepada ashabul hadis. Ini kita bincang insya-Allah. Baik, kalau tak ada soalan kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.